Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua yang saya amat hormati sekalian. Setelah kita dikejutkan sebelum ini, berkenaan dengan pengisytiharan harta dari Tun Mahathir yang diklaim oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan begitu juga dengan Tun Mahathir yang mahu Perdana Menteri mengisytiharkan harta beliau. Akhirnya pendedahan demi pendedahan. Dan seperti yang kita tahu juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membuat pengisytiharan harta sebelum menjadi Perdana Menteri. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, Tun Mahathir dengan satu kejutan hari ini, di mana beliau memaklumkan telah mengisytiharkan harta sebanyak RM32,25 juta. Nah, persoalannya bila Tun Dr. Mahathir telah membuat pengisytiharan harta ini, adakah Tun Dr. Mahathir memang benar sudah membuat pengisytiharan harta ini? Nah, satu kejutan besar di mana Dr. Mahathir memaklumkan, beliau telah mengisytihar harta sebanyak RM32,35 juta yang merangkumi 3 buah rumah serta aset-aset lain. Di bawah satu artikel yang bertajuk mengikut deklarasi aset SPRM, Anwar yang tidak isytihar harta, kata Tun Mahathir. Jadi persoalannya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah isytihar harta sebelum ini, itu bukan isytihar harta kan namanya. Nah, jadi saudara-saudara, dalam artikel ini menyebut Tun Dr. Mahathir meminta Perdana Menteri yang juga Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menjelaskan berkenaan pengisytiharan harta dan pendapatan mengikut deklarasi aset SPRM pada 24 November 2018. Di antara yang tidak mengisytihar pendapatan atau aset adalah Presiden PKR Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim boleh jelas benar atau tidak kenyataan ini, kata bekas Perdana Menteri itu dalam perkongsian di media sosial. Namun tuan-tuan dan puan, kalau kita pikir secara logiknya, mengikut kenyataan ini, mengikut deklarasi aset SPRM pada 24 November 2018. Di antara yang tidak mengisytihar pendapatan atau aset adalah Presiden PKR. Namun itu pada 2018. Yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membuat pengisytiharan harta sebelum menjadi Perdana Menteri pada tahun 2022. Pada sebelum PRU 15, kalau saya tidak silap. Jadi saudara-saudara, apa yang Tun Dr. Mahathir nak kaitkan, di mana deklarasi aset SPRM pada 24 November 2018 bagaimana nak dibandingkan pada 2018 dan pada tahun ini 2023. Dan menuntut juga Anwar untuk boleh jelaskan benar atau tidak kenyataan ini. Dr. Mahathir memaklumkan telah mengisytihar harta sebanyak RM32,35 juta yang merangkumi 3 buah rumah serta aset-aset lain. Mengikut rekod, Anwar sebelum menjadi Perdana Menteri pernah mengisytiharkan harta sebanyak 2 kali pada tahun 2019 dan 2022. Ia melibatkan aset bersih sebanyak RM11,2 juta, merangkumi RM10,4 juta adalah daripada pemilikan 4 unit hartanah yang dibeli antara tahun 2005 hingga 2022. Nah, pada akhirnya Tun Dr. Mahathir mengaku memang sudah membuat pengisytiharan harta, yaitu sebanyak RM32,35 juta yang merangkumi 3 buah rumah dan aset-aset lain. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan semua,
di samping kita mendengar ada saja pendedahan dari SPRM, ada saja kes rasuah yang melibatkan berjuta ringgit, ratus ribu pun ada. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada saja pendedahan yang dilakukan oleh SPRM. Nah, yang kita digemparkan lagi berkaitan dengan RM 4.5 triliun, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan itu adalah terkait dengan rasuah dan ketirisan sepanjang 26 tahun kebelakangan ini. Akhirnya polis juga ataupun PDRM juga diarahkan untuk menyiasat perkara ini, bukan saja SPRM tetapi PDRM pun dan juga Bank Negara Malaysia. Pada akhirnya polis juga kita dapat lihat semakin sibuk. Apa tidaknya pengurus CDAP Lim Guan Eng ada membuat satu kenyataan sebelum ini, menggesa supaya orang ramai membuat laporan polis terhadap Hadi Awang. Dan begitu juga akhirnya ada beberapa pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan yang telah membuat laporan polis terhadap Hadi Awang. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah polis pun dilihat sibuk bekerja, hari ini pula ada satu lagi tangkapan yang mengejutkan, di mana dalam satu artikel telah mengesahkan, dalam artikel ini mengesahkan 7 polis termasuk seorang pegawai ditahan di Syaki terlibat judi ekor haram. Seorang pegawai dan 6 anggota polis sebuah balai polis di kawasan Timur Laut ditahan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti judi ekor haram. Selain mereka, 5 orang awam turut ditahan kerana dipercayai terlibat dengan aktiviti berkenaan. Kesemua mereka ditahan dalam operasi yang dijalankan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman pada semalam dan kemarin. Artikel ini diterbitkan pada 16 Mei. Difahamkan ketika ditahan, kesemua mereka sedang bermain judi ekor haram dan polis turut merampas peralatan yang dipercayai digunakan untuk aktiviti tersebut. Antara barangan yang dirampas termasuklah telefon bimbit, wang tunai, komputer riba, mesin mengira wang kertas, buah mahjong, dadu dan sebagainya. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Kau Kok Chin mengesahkan penahanan anggota dan pegawai polis berkenaan, namun enggan mengulas lanjut, memandangkan kes tersebut masih dalam siasatan. Saya sahkan, namun tidak dapat ulas lanjut kerana masih dalam siasatan polis. Katanya ketika ditemui di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pulau Pinang. Nah, saudara-saudara, akhirnya ini satu lagi tangkapan bagi saya, tangkapan yang menggemparkan ramai, mungkin mengejutkan, boleh dikatakan mungkin mengejutkan seluruh Malaysia juga. Walaupun ini bukan berkaitan dengan rasuah, tapi ini boleh dijadikan sebagai pengajaran kepada mana-mana pemimpin yang terlibat ataupun mana-mana penjawat awam yang mungkin mempunyai tugas yang sama. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan bapak semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.